Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih bagi kita nikmat iman, nikmat Islam. Masih bagi kita kesempatan untuk kita bertaubat. Masih bagi kita masa untuk kita sama-sama berkumpul, mengaji, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga Allah jadikan ganjaran pahala kita berkumpul, kita mengaji ini, penat lelah kita ini, di timbangan kebaikan kita, amin. Baik, kita sambung pada muka surat 37. Awwal wajibin 'ala al-mukallaf. Benda ataupun kita kata kewajipan yang pertama bagi mukallaf. Awwal wajibin 'ala al-mukallaf, kewajipan yang pertama bagi mukallaf. Apa itu mukallaf yang pertama? Mukallaf itu adalah al-balighu al-aqilu as-salimul hawasi alladhi balaghathu ad-da'watu. Al-baligh, dia adalah orang yang baligh, cukup umur, baligh, keluar mani ataupun mimpi ataupun apa lagi, keluar haid. Al-baligh al-aqil, yang berakal, maknanya terkeluar orang yang gila. Baligh terkeluar budak-budak kecil. Orang yang baligh, yang berakal. As-salimul hawas, yang selamat panca indera, maksudnya selamat pendengaran dan juga penglihatannya selamat. Sebab dengan dua tu dia dapat untuk kita kata dapat untuk sampai maklumat ke dalam dirinya berkenaan dengan Islam. As-salimul al-hawasi alladhi balaghathu ad-da'wah, yang mana sampai dakwah Islam kepadanya. Kalau tak sampai dakwah Islam kepadanya, maka dia tak dianggap sebagai mukallaf lah. Contohnya kalau dia duduk dalam hutan Amazon contohnya, jauh daripada orang ramai apa semua, dan tak ada orang masuk ke tempat dia tu, jadi dia tidak dianggap sebagai mukallaf. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawasanya kalaulah dakwah yang sampai itu adalah dakwah yang muwajjah, dakwah yang musyawwahah, dakwah yang bukan dakwah sebenar. Contohnya yang sampai dekat dia tu Islam bukannya Islam yang sebenar. Contohnya datang Qadiani, datang Ayah Pin ke, dia duduk dalam hutan Amazon, yang mai kat dia adalah Ayah Pin contohnya. Adalah idea-idea yang macam Islam tu, tapi bukan Islam yang sebenar. Okey, jadi waktu tu pun tak dianggap sebagai mukallaf kerana tak sampai dakwah. Jadi dakwah yang maksudkan adalah dakwah Islam yang sebenar. Jadi orang yang cukup syarat ni, dia baligh, dia berakal, selamat panca indera dan sampai kepadanya dakwah. Apa yang pertama dia kena buat? Adakah yang pertama dia perlu untuk solat? Ataupun dia perlu untuk keluarkan zakat kalau dia ada duit contohnya? Ataupun dia perlu untuk mandi wajib? Ataupun dia perlu untuk buat apa lagi? Kewajipan-kewajipan yang lain. Jadi kata musannif, benda yang pertama yang perlu dia buat seorang mukallaf ini, bila cukup syarat ni, benda yang pertama sekali adalah hendaklah dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Tu kita dapat daripada bukan mengucapkan saja, tapi juga membenarkan dengan hati, bukan hanya sekadar ucapan saja. Dia benarkan dengan hati, dia yakin, hatinya tetap dengan makna dua kalimah syahadah tersebut. Wa ba'du, dan adapun setelah daripada hamdalah dan wassalatu wassalamu ala rasulillah, selepas daripada ucapan alhamdulillah, selepas selawat dan salam tadi, fajzim, maka hendaklah tetap akan engkau, mestilah engkau tu jadi tetap, engkau jadi sungguh, engkau jadi pasti. Wa'taqid, dan hendaklah engkau beriktiqad, berkeyakinan, bil qalbi, dengan hatimu, makna syahadataini. Apa yang perlu engkau iktiqad itu, apa yang perlu engkau yakin itu, akan makna dua kalimah syahadah, maf'ulun bih bagi i'taqid. Maka hendaklah engkau meyakini dengan hatimu akan makna dua kalimah syahadah, lillahi wan nabi, bagi Allah Ta'ala dan juga bagi Nabi. Makna dua kalimah syahadah ni kaitannya dengan Allah dan Nabi. Bahagian yang pertama daripada kalimah itu adalah mengakui keesaan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala sahaja. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tafsiriyah macam kita sebut semalam. Awwal wajibin 'alal mukallafi, kewajipan yang pertama bagi mukallaf itu ta'allumu kalimatai syahadah,
mengaji akan makna dua kalimah syahadah. Mengaji akan dua kalimah syahadah. Makna setelahnya. Wa fahmu ma'nahuma, dan memahami maknanya. Kewajipannya hendaklah dia mengaji. Macam mana yang kata dua kalimah syahadah ni? Apa dia yang kata dua kalimah syahadah? Contohnya, Pak Cik Lim mengakui tak kata Allah Ta'ala saja Tuhan? Ya, dia dah akui dah contohnya. Dia dah baca buku tentang Islam, dia baca buku tentang agama-agama lain apa semua. Dan dia dapati kebenaran itu hakikatnya hanya pada agama Islam. Kita kata Pak Cik Lim akui tak Allah Ta'ala lah Tuhan sahaja, tak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata ya. Pak Cik Lim akui tak kata Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dia kata ya, contohnya. Jadi waktu tu apa yang perlu dia buat? Kewajipan yang pertama, hendaklah dia mengaji apa itu dua kalimat syahadah. Jadi Pak Cik kena tahu, Uncle kena tahu, yang pertama ni yang wajib untuk Uncle lakukan adalah untuk mengucap dua kalimah syahadah dan memahami makna dua kalimah syahadah tersebut. Ta'allama yata'allamu ta'alluman, daripada tafa'al. Wazan tafa'ala, satu fi'al didatangkan atas wazan tafa'ala, antaranya untuk tunjuk makna usaha untuk mendapatkan perkara tersebut. Usaha bersungguh-sungguh untuk hal tersebut. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh untuk mengetahui. Daripada alima ya'lamu ilman, mengetahui. Ta'allama maknanya berusaha sungguh-sungguh untuk mengetahui. Itu yang kata mengaji tu. Jadi kalaulah dia kata dia mengaji, dia kata dia mengaji tapi tak usaha sungguh-sungguh, ngaji macam tak mengaji je, nasib baik ada orang bagi makan minum maka dia pun duduk di situ, tak mengaji sangat, maka dia tak masuk lagi dalam ta'allum tu sebenarnya. Sehingga kan kalau kita baca dalam kitab-kitab Jawi pun ada menyebut, kalaulah di pondok itu disediakan air, contohnya lah di satu tempat itu, di tempat pengajian disediakan air, dan orang yang bagi air tu dia niat air ini untuk ahli ilmu, untuk orang yang mengaji, dia kata. Maka orang yang tak mengaji, yang tak masuk dalam takrifan mengaji, yang duduk tu celup-celup, dia tak boleh minum air tu. Sampai tahap macam tu. Okey. Jadi kena ambil fahamlah ta'allum tu. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mengetahui dua kalimat syahadah ini dan memahami akan makna dua kalimat syahadah ini. Wa huwa qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ia itu adalah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yakfi an yusaddiqa thubut al-uluhiyyah lillahi ta'ala wa intifa'aha an ghairihi ta'ala. Dan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, kalau kita tengok dalam Ummul Barahin contohnya, dia sebut dua kalimat ini mengandung semua makna yang kita mengaji sifat 20 tu. Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka dalam tu kita isbat semua sifat. Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala qidam, Allah Ta'ala baqa, mukhalafatul hawadith, sampai habis, sampai kalam, sampai kaunum mutakalliman. Kemudian ada lagi hal lain, menafikan ta'thir, menafikan taba', hal yang lain lagi. Okey. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, maka kita isbat kita isbat Nabi Muhammad itu adalah Rasul, dan kita isbat sifat-sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nafi sifat-sifat yang mustahil, begitu juga pada hak Allah Ta'ala nafi yang mustahil, dan kita isbat sifat yang harus bagi Nabi, dan juga hal yang harus bagi Allah Ta'ala. Maksudnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu mengandungi semua hal ni. Tapi kalau orang yang baru nak masuk Islam, kita yang dah Islam lama ni, daripada kecil pun mengaji, nak faham sampai habis semua tu makan masa. Macam mana orang yang baru nak masuk Islam? Kalau kita kata, oh wajib, Uncle kena mengaji dulu ni, sebab 20 pergi habis baru boleh mengucap dua kalimah syahadah. Saya tak ada nak mengucap dia. Jadi kadar yang dia perlu tu apa dia? Kata Syekh Nawawi Banten, wa yakfi an yusaddiqa thubut al-uluhiyyah lillahi ta'ala. Dan cukuplah dia membenarkan sabit ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Cukuplah dia benarkan dengan hati dia. Apa maksud membenarkan ni? Bukan bagi izin. Maksudnya mengakui kebenaran. Mendustakan tu apa? Maksudnya mengatakan bahawasanya dia dusta. Itu maksud mendustakan dengan membenarkan. Jadi membenarkan di sini bukan membenarkan bagi izin, bagi kebenaran, tapi dengan arti kata mengakui kebenaran dia. Cukuplah dia mengakui kebenaran bahawasanya dia akui bahawasanya benda ni benar. Benda apa yang dia akui benar itu? Bahawasanya sabit ketuhanan bagi Allah Ta'ala.
wantifa'aha an ghairihi ta'ala, dan ternafi uluhiyah tersebut an ghairihi ta'ala, daripada selain Allah Ta'ala. Maksudnya ketuhanan itu hanya bagi Allah Ta'ala sahaja, bukan bagi yang lain. Dia mengakui hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang Esa, yang lain bukan Tuhan. Wa thubut ar-risalati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengakui tetapnya kerasulan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu bab taswiriyah. Bab taswiriyah ni untuk bagi tasawur dekat kita macam mana rupa yang kata membenarkan, mengakui kebenaran bahawasanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, yang dia kata dia tu membenarkan hal tersebut. Macam mana mengakui kebenaran hal tersebut? Macam mana? Bihaitsu ya'taqidu dhalika jazma, dengan gambaran dia meyakini hal tersebut secara pasti, tak boleh berubah dah. Min ghairi ikhtilaji raibin, min ghairi ikhtilati raibin, ikhtilas makna ikhtilat, tanpa bercampur dengan rasa raib, rasa syak, wattirabi nafsin, dan rasa kita kata ittirabin nafs. Ittirab ni apa? Ittirab ni dia berubah. Kadang betul ke? Tak betul ke? Macam mana? Yang tu kata ittirab. Berbolak-balik hatinya, berbolak-balik jiwanya. Tak ada rasa tu. Maknanya pastilah memang Allah Ta'ala sahaja Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yahsulu dhalika bimujarrad at-taqlidi was-sama'i min ghairi bahthin wala burhanin. Sekarang Syekh Nawawi Banten sebut satu masalah yang menarik. Dia kata tadi, yang pertama kewajipannya seorang mukallaf itu dia beriman bahwasanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tak ada rasa syak apa semua. Hati tu dah tetap dengan hal tersebut. Macam mana nak dapat hal ni? Macam mana kita nak rasa jazam tersebut? Memang hati kita dah tetap dengan perkara tersebut. Kata Syekh Nawawi Banten di sini, wa qad yahsulu dhalika bimujarrad at-taqlidi. Boleh jadi qad lit-taqlil di sini. Masuk dengan fi'il mudhari' lit-taqlil. Boleh jadi hal tersebut didapati bimujarrad at-taqlid, dengan semata-mata taqlid. Apa itu taqlid? Taqlid itu adalah menerima kalam orang lain tanpa dalil. Kita pegang dengan kata-kata orang lain tanpa ada dalil, tanpa kita tahu sebab, tanpa kita tahu buktinya, kita pegang. Tok Guru ajak kata Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala wujudnya tak ada permulaan, qidam. Wujudnya tak ada pengakhiran, baqa. Wujudnya tak ada permulaan, tak ada pengakhiran. Sedangkan makhluk ada permulaan, ada pengakhiran. Jadi tak sama dengan makhluk. Mukhalafatul hawadith. Dia faham semua tu. Dia dengar semua tu dan dia beriman. Pasti dia pegang dengan teguh dah. Bila orang tanya, apa dalil kata Allah Ta'ala tu wujud? Dia tak tahu. Nak cerita buktinya dia tak tahu nak cerita macam mana. Yang tu kata Syekh Nawawi Banten, boleh jadi dengan taklid pun dia dah dapat dah iman. Ini masalah khilaf lah antara ulama Asy'ariyah. Ada sebahagian ulama yang sampai ke tahap mengatakan nazar. Jadi di sini dia masuk perbahasan nazar. Apa itu nazar? Nazar itu pemerhatian akal, penelitian akal, tilikan akal. Akal itu berusaha mengkaji untuk memahami bukti-bukti yang mengesahkan sesuatu perkara. Itu yang kata nazar tu. Usaha akal untuk memahami bukti-bukti kebenaran suatu perkara. Penelitian akal untuk faham bukti-bukti kebenaran suatu perkara. Nak cari dalil dia. Okey. Sebahagian ulama kata nazar itu wajib. Sebahagian ulama kata nazar itu tak wajib. Yang kata nazar itu wajib ada dua. Ada yang mengatakan nazar itu wajib wujuba, apa dia panggil? Wujub al-usul. Ada yang kata nazar itu wajibun wujub al-usul. Ada yang kata nazar itu wajibun wujub al-furu'. Yang kata nazar itu wajib wujub al-usul, maksudnya dia wajib secara usul. Jadi ni kena faham usul dengan furu'. Usul ni maksudnya yang menyentuh akidah, benda-benda usul. Wajib ada, kena ada benda ni. Furu' ni benda-benda yang tak menyentuh akidah. Kalau tak ada, kuranglah agamanya, tapi masih ada agama. Contohnya dia tak solat, dia mengakui kebenaran solat, dia mengakui kewajiban solat, tapi dia tak solat. Kurang agamanya. Tapi usulnya masih betul. Okey, jadi nazar sekarang masuk dalam kewajipan yang mana? Sebahagian ulama kata yang mewajibkan nazar, kata sebahagian masuk dalam wujubul usul. Kewajipan secara usul. Maksudnya apa? Wajib nazar itu secara usul. Tak boleh tak ada nazar. Kena ada nazar. Jadi di sisi mereka, kalaulah seseorang itu tak melakukan nazar,
dia tak melakukan penelitian akal, dia tak cuba memahami dalil-dalil, bukti-bukti kewujudan Allah Ta'ala, bukti-bukti sifat Allah Ta'ala, maka waktu itu tak sah imannya. Sebab tak cukup usul. Itu pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan kewajipannya wujubul furu'. Wajibun wujubul furu'. Kewajipannya hanyalah secara furu'. Seperti salat, zakat apa semua. Dia kewajipan furu'. Tak buat, tak sampai mengeluarkan dia daripada dairatul Islam. Tak mengeluarkan dia daripada keimanan. Masih beriman. Jadi yang ni kalau tak buat, dia berdosa. Seperti mana orang yang tinggal solat. Maka dia berdosa. Dari situ baru kita faham. Kenapa ada sebagian ulama yang sampai tahap mengkafirkan orang yang tak melakukan nazar. Ada sebagian ulama kata tak kafir, tapi berdosa. Ada sebagian ulama yang mengatakan dia tu tak wajib. La wujubal usul wa la wujubal furu'. Secara usul tak wajib, secara furu' pun tak wajib. Tapi dia hanya masuk daripada bab apa? Daripada bab fardu kifayah contohnya. Hanya sebahagian je yang wajib, yang tahu dalil-dalil bukti ni untuk apa? Untuk membolehkan mereka menerangkan balik, untuk bolehkan mereka melawan balik golongan-golongan yang cuba bawa syubhat, yang cuba untuk menyesatkan umat Islam. Antaranya siapa yang pegang dengan pendapat ni? Antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dalam Iqtisad fil I'tiqad dia menyebut hal tersebut. Jadi begitu juga dalam Iljamul Awam. Kita tengok macam mana Imam Al-Ghazali mentahzir, bagi peringatan, bagi amaran agar tidak disebarkan hal ni kepada orang awam. Ilmu kalam ni tak diajak kepada orang awam. Itu pendapat beliau di zaman beliau, ijtihad beliau macam tu. Jadi masalah ni minal masailil ijtihadiyah, termasuk dalam masalah ijtihadiyah. Ijtihad antara ulama. Okey. Jadi ada khilaf lah dalam perkara tersebut, dalam masalah nazar tersebut. Okey. Dan kita tengok di sini seolah-olah Syekh Nawawi Banten ni dia mengikut mazhab Imam Ghazali lah dalam masalah ni. Dia membolehkan untuk taklid. Maksudnya kalaulah dia taklid, dia ikut pendapat orang lain, dia tak buat nazar, dia tak meneliti dalilnya, tak faham dalilnya, dia ikut saya, Tok Guru dia kata macam tu, dia ikut, dia pegang sampai mati, pegang. Allah Ta'ala sifat-sifat kesempurnaannya ada pada dirinya, sifat sekian-sekian yang kita kena tahu, walaupun dia tak tahu dalil. Maka selamat tak? Dah kira selamat. Dah kira selamat. Itu mengikut pandangan Imam Al-Ghazali. Melalui jalan taklid pun dah selamat. Tapi syaratnya, taklidnya kena taklid yang betul lah. Ulama yang menolak taklid, dia mengatakan kalaulah taklid itu boleh, kalaulah semata-mata taklid itu dibenarkan, maka apa beza taklid orang Islam dengan taklid Nasara? Kalau dia kata, saya dengar Tok Guru saya kata, dia kata, Tok Guru saya kata Allahu thalithu thalathah, Tuhan tu tiga. Minal aqanimi thalathah, daripada tiga uqnum. Satu Tuhan bapa, satu Tuhan mak, satu Ruhul Qudus. Dia kata macam tu. Dia kata, saya taklid Tok Guru saya pegang jazam. Dia kata. Yang ni kata, saya pun taklid Tok Guru saya pegang jazam. Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Sifat yang wajib kita tahu 20. Jadi tu, di situ ulama kata, kalaulah dia pegang dengan taklid semata-mata, maka tak ada beza taklid Nasara dengan taklid umat Islam. Macam mana nak jadi benar? Jadi ulama yang membolehkan taklid, dia tambah satu syarat. Dia kata boleh taklid, tapi taklid kepada mazhab yang benar, mazhab yang betul, akidah yang benar. Yang tu yang menyelamatkan dia. Kalau dia taklid kepada taklid yang salah, maka tak selamat. Dan dalam masa yang sama, taklidnya itu memberi jazam. Maksudnya dia dengar saja tapi jazam. Contoh kita kata tok wan kita dulu-dulu, mungkin mereka tak mengaji akidah, tak mengaji kitab besar-besar macam kita. Tapi kalau tanya, mereka kata jangan dia cakap lebih-lebih lah. Aku tak erti terang pun, aku dah beriman lah. Kata Allah Ta'ala tu Esa dia yang satu, dia wujud, tak ada mulaan apa semua. Yang tu jazam. Dia tak tahu dalil, jadi dia taklid. Tapi taklidnya jazam, dan taklidnya kepada mazhab yang betul, akidah yang betul. Maka yang tu dikira selamat. Berbeza dengan taklid yang tak jazam. Taklid yang tak jazam macam mana? Kata Imam Sanusi, contoh taklid yang tak jazam itu adalah orang yang taklid, dia ikut pendapat Tok Guru dia, kemudian bila tanya tentang dia, dia kata aku tak tahu benda ni, aku dengar je orang cakap macam tu, aku ikut. Tak ada jazam. Ataupun kalau kita buat tasawur yang lebih jelas, gambaran yang lebih jelas, macam mana taklid yang tak jazam tu? Taklid yang tak jazam tu, dia ikut Tok Guru dia, Tok Guru dia berubah, dia pun berubah. Tak jazam. Tok Guru dia mulanya beriman serta sifat 20 apa semua, tiba-tiba ikut mazhab yang sesat, tiba-tiba murtad, na'udzubillah min zalik, dia pun ikut. Maka waktu tu
kira taklidnya tak terpakai, taklidnya tak jazam. Kalaulah dia taklid tok guru dia, lepas tu tok guru dia tukar mazhab sekalipun, ikut mazhab akidah yang sesat, ataupun keluar agama, na'udzubillah min zalik, dia masih tetap dengan agama Islam, dia masih tetap dengan akidah yang benar, maka dia dikira selamat. Wa qad yahsulu dhalika bi mujarrad at-taqlidi, boleh jadi didapati hal tersebut, boleh jadi didapati keimanan itu dengan semata-mata taklid. Was-sama'i, dan boleh jadi juga dapat dengan semata-mata sama'. Taklid dan sama'. Taklid ikut mendapat, sama' itu dengar apa yang orang cakap, apa yang Tok Guru cakap, lebih kuranglah waw di sini la'allahu ataf tafsir, menerangkan macam mana yang kata taklid tu, dengar orang cakap kemudian dia ikut. Min ghairi bahthin, nampak. Sekarang dia tunjuk kata waw tu memang waw untuk tafsir lah. Ataf tafsir di situ menerangkan apa itu taklid. Was-sama'i min ghairi bahthin, ay bi mujarrad at-taqlidi, ay as-sama'i min ghairi bahthin wala burhani, iaitu dia dengar suatu pendapat tu dan dia terima pendapat itu tanpa dia mengkaji, min ghairi bahthin wala burhanin, tanpa ada burhan. Burhan itu apa? Burhan itu bukti. Secara ringkasnya kita kata bukti. Secara lebih bi'ibaratin adaq, dengan ungkapan yang lebih teliti, lebih tepat, burhan itu adalah qiyasun murakkabun min qadaya yaqiniyah. Qiyas yang terbina daripada statement-statement yang berbentuk yaqini, yang pasti, yang tak boleh nak disanggah lagi dah. Kita mengaji dulu matematik, ada premis 1, premis 2, kemudian dapat natijah dia apa. Macam tu bentuk qiyasnya. Premis 1 dan 2 ni terbina daripada qadaya yaqiniyah. Terbina daripada statement-statement, ayat-ayat penyata yang dah pasti, yang tak boleh untuk disanggah dah. Contohnya apa? Kalau kita kata, contohnya kita kata skrin tu putih. Kalau main seorang dia kata tak, biru tu bukan putih. Maknanya yang tak kena tu dia. Sebab apa? Sebab hawas tu, apa yang kita dapat melalui panca indera kita, mata apa semua tu, itu dah pasti dah. Kalaulah kita menafikan dia, maka nanti rosak sumber ilmu tersebut. Seorang kata putih, seorang kata kuning, seorang kata hitam, seorang kata hijau. Okey. Ai tafsiriyah, muka surat sebelah. Awwal wajibin nafi'in fid daraini, kewajipan yang pertama yang bagi manfaat di dua negeri, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Apa kewajipan yang pertama yang akan bagi manfaat kepada orang ni di dunia dan juga akhirat? Dia dapat manfaat. Apa dia? An-nutqu bi kalimatit tauhid, mengucapkan, nutqu menyebut dua kalimah, menyebut kalimah tauhid, kalimah mengesahkan Allah Taala, ma'at tasdiqi bi madmuniha, bersama membenarkan akan isinya. Maksudnya dalam masa yang sama dia juga membenarkan akan isi kandungan kalimah tersebut. Tak boleh ucap saja tapi tak benarkan dengan hati, yang tu dia jadi munafik. Zahir dia macam mana munafik ni? Bila dia ucap dua kalimah syahadah, maka dia akan kena hukum Islam. Sebab kita nahnu nahkumu bil-zawahir wallahu yatawalla as-saghair. Wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya hukum secara zahir saja, yang rahsia-rahsia dalam hati itu Allah Taala yang tahu. Jadi bila dia ucap dua kalimah syahadah, maka dia akan kena hukum Islam. Salat, puasa, zakat, haji, apa semua hukum Islam. Harta dia tak boleh dirampas, darah dia tak boleh ditumpahkan, apa lagi, tak perlu untuk dia bayar jizyah, cukai. Jadi hukum-hukum Islam tu dia akan dapat. Apa privilege yang orang Islam dapat, dia akan dapat. Apa taklifat, kewajipan yang orang Islam kena buat, dia kena buat. Okey. Bila dia meninggal, dikebumikan di perkuburan Islam, solatkan jenazahnya, tapi di akhirat dia tak selamat. Sebab apa? Sebab dia la yusaddiqu bi madmuni kalimatai syahadah, sebab dia tak membenarkan isi dua kalimat syahadah tersebut, tak mengakui kebenaran dia. Jadi syaratnya apa? Untuk dia selamat di dunia dan juga di akhirat, dia mengucapkan dua kalimat syahadah, dalam masa yang sama dia mengakui kebenaran isi kalimat syahadah tersebut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma ba'athahu ila al-Yaman, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz ketika mana baginda mengutuskan Sayyidina Mu'adz ke tanah Yaman. Innaka taqdamu qadima yaqdamu. Aqdama yuqdimu jadi maksud lain.
aqdama ala, yuqdimu contohnya. Aqdama ala syai'in, maksudnya apa? Aqdama ala syai'in maksudnya dia tu melakukan hal tersebut. Kalau qadima ala, qadima yaqdamu maksudnya dia pergi ke tempat tersebut. Innaka taqdamu ala qaumin, sesungguhnya engkau Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, sesungguhnya engkau taqdamu ala qaumin, engkau nak pergi kepada satu kaum min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Maksudnya mereka ni pun umat Nabi yang sebelum ni, ikut Nabi sebelum ni. Ahli kitab cuma dah terpesong dah akidah mereka, tapi masih ada baqaya aqaidil anbiya, itu baki-baki akidah-akidah Nabi itu masih ada dekat mereka. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullah, maka hendaklah perkara pertama yang kau ajak mereka kepadanya adalah mengesahkan Allah. Benda pertama bila kau pergi jumpa mereka ni, ajak mereka mengesahkan Allah Ta'ala. Sebab itu titik persamaan, semuanya mengakui Allah Ta'ala Tuhan. Tapi boleh jadi mereka tu dah tersesat dah. Dalam masa sama dia tambah pula ada anak Tuhan lah apalah. Jadi perkara pertama, ajak mereka kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Bahkan dalam mazhab Kristian sendiri pun, kalau kita mengaji tentang perkembangan agama Kristian itu, ada ketikanya dia ada satu mazhab yang mana mazhab ni mengakui bahawasanya Allah Ta'ala saja Tuhan dan Nabi Muhammad Isa itu bukan anak Tuhan tapi adalah Nabi. Ada salah satu cabang mazhab Kristian yang pendapat macam tu. Saya tak ingat nama dia apa dia, mazhab tersebut. Kalau buka cari dalam internet ada, kita akan jumpa. Dan memang dibahas dalam perkembangan mazhab Kristian. Cuma kalau kita tanya orang Kristian sekarang, boleh jadi kalau yang orang awam boleh jadi tak tahu. Macam kita orang Islam yang awam tak tahu perkembangan mazhab kita macam mana. Ataupun yang mengaji dia akan kata apa? Dia akan kata mazhab ini dianggap sebagai mazhab yang sesat. Mazhab ini ghair mu'tabar. Ini bukan mazhab yang mu'tabar. Sebab apa? Mereka dah buat persidangan dan mereka setuju untuk menolak mazhab ni. Mereka ada persidangan-persidangan mereka. Saya tak ingat yang mana satu. Bila mereka bersidang, mereka setuju untuk menolak mazhab yang mengatakan bahawasanya Nabi Isa ni bukan anak Tuhan tapi hanyalah sebagai Nabi sahaja. Allah Ta'ala sahaja Tuhan. Saya tak ingat dia punya nama pengasas mazhab tersebut. Memang ada mazhab tersebut. Dan mazhab tersebut tokohnya tu kalau tak silap daripada kawasan-kawasan, kita kata kawasan-kawasan Tanah Arab juga asalnya. Sebab Kristian kan Nasraniyah ataupun kita kata Masihiyah tu kan Nabi Isa tu turun dari tanah situ. Jadi daripada kawasan-kawasan tu juga. Saya tak ingat daripada mana satu tempatnya. Baca menarik perbahasan berkenaan dengan perkembangan akidah-akidah ni menarik. Kita baca macam mana berkembangnya akidah Nasrani, macam mana berkembangnya akidah Islam, macam mana berkembangnya akidah Yahudi. Kita akan nampak apa yang jadi sekarang ni, khususnya dalam agama Kristian, itu adalah daripada perkembangan akidah mereka. Akidah mereka itu akidah yang sentiasa bercampur dan kita kata dia akan ambil idea tamadun-tamadun. Itu gaya akidah Nasrani tu. Dia akan ambil idea tamadun-tamadun. Asalnya daripada di tanah Arab, daripada duduk di situ. Kemudian bila depa masuk ke Rom, depa akan ambil idea-idea Rom, cerita Tuhan-Tuhan Rom apa masuk ke dalam idea mereka. Falsafah Yunan mereka masukkan dalam idea mereka. Macam tu. Berbeza dengan kita umat Islam, apa yang kita buat adalah bila kita sampai ke satu tempat, kita melakukan islamisasi di tempat tersebut. Antaranya apa? Yang pertama sekali adalah islamisasi bahasa. Kita jadikan bahasa tempat itu mengandungi kata kunci agama Islam. Contoh kita masuk ke tanah Melayu, kita tukar sembahyang dengan makna yang kita kata makna yang dulu, makna yang agama lain. Sekarang sembahyang dengan makna solat. Kemudian kita ada kata-kata kunci kita, syukur. Kata-kata kunci yang lain yang dipakai dalam bahasa kita yang sebenarnya daripada bahasa Islam dan dikekalkan maknanya. Dan bahasa tu boleh ditulis dengan tulisan yang digunakan oleh bahasa Al-Quran. Tulisan Jawi contohnya. Kita ada Jawi. Turki ada tulisan dia juga. Bacaan bahasa Turki tapi tulis macam Jawi. Begitu juga bahasa-bahasa yang lain pun ada juga. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullah. Hendaklah hal pertama yang kau ajak mereka itu adalah kepada mengesahkan Allah Ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebut ila ibadatillah.
mengajak mereka itu menyembah Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, bila mana mereka kenal Allah Ta'ala. Cuba tengok, subhanallah, cantik ni. Riwayat-riwayat ni berbeza, tapi dia saling menjelaskan satu persatu. Satu riwayat menyebut mengesahkan Allah, satu riwayat menyebut menyembah Allah Ta'ala, sembah Allah Ta'ala. Kemudian riwayat yang sebut sembah Allah Ta'ala, setelah itu dia menerangkan makna sembah itu dengan makna apa, beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan makna apa. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ, ila ibadatillah, فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهِ. Dia tak sebut فَإِذَا عَبَدُوا اللَّهِ. Dia tak kata macam tu. Dia kata hendaklah engkau ajak mereka supaya sembah Allah Ta'ala bila mana mereka kenal Allah Ta'ala. Dia tak kata bila mana mereka sembah Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan kata ada keterkaitan antara ibadah dengan makrifah tersebut. Begitu juga hal yang sama dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala sebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan illa liya'budun dengan makna illa liya'rifun, liya'buduni dengan makna liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya akhirnya tujuan mereka itu adalah untuk mereka sembah aku. Apa makna sembah aku itu? Sayyidina Ibn Abbas sebut liya'rifuni, tujuannya adalah untuk mereka kenal akan aku. Maka sembah aku, mereka kenal akan aku. Kenal siapa Tuhan mereka, siapa pencipta mereka. Dan di situ ada isyarat, kata Syekh Naqib Al-Attas, di situ ada isyarat kepada maqamul ihsan. Maqam yang tiga dalam Islam. Iman, Islam dan juga ihsan. Jadi ihsan ni nak dapat macam mana? Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah Ta'ala seperti mana engkau nampak Allah Ta'ala. Jadi di situ pada ayat Al-Quran tadi, ibadatillah dengan makna ma'rifatillah, itu ada isyarat bahawasanya ibadah kalau dilakukan dengan cara yang betul, dengan iman yang betul, dengan pegang dengan syariat yang betul, maka akhirnya dia akan bawa kepada ma'rifatillah, bawa kepada kenal Allah Ta'ala. Hendaklah engkau ajak mereka menyembah Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala bila mana mereka kenal Allah Ta'ala, fa'akhbirhum. Waktu itu bila mereka kenal Allah Ta'ala, mereka sembah Allah Ta'ala, mereka esahkan Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, fa'akhbirhum, maka engkau beritahulah kepada mereka annallaha qad farada alaihim 5 salawatin, bahwasanya Allah Ta'ala telah memfardukan bagi mereka 5 salat 5 waktu. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, al-muradu bil ma'rifati al-iqraru wat-tawa'iyah. Yang dimaksudkan dengan ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala di sini, apa maksudnya? Al-iqrar. Aqarra yuqirru iqraran. Dia menegaskan dengan hatinya. Wat-tawa'iyah, dia mengakui lah iqrar ni, mengakui. Wat-tawa'iyah, tawa'iyah tunduk, taat, patuh. Tawa'iyah dengan mana ta'ah lah. Itu pun masdar dia juga. Wat-tawa'iyah. Jadi maksud ma'rifah di sini dia akur. Dia akur dan taat akan hal tersebut. Dia akur, mengakui dan taat, patuh bahwasanya Allah Ta'ala lah Tuhannya. Bila dia akur, bila dia taat, maka dia akan ikutlah apa perintah Allah Ta'ala. Itu makna ma'rifah di sini. Dan hal tersebut takkan boleh berlaku melainkan kalau dia faham dengan pemahaman yang betul. Kalau dia betul-betul faham, betul-betul dia kenal Allah Ta'ala, dari situlah baru timbulnya iqrar, baru timbulnya rasa akur, rasa taat, rasa patuh tu. Kalau dia tak kenal, maka dia takkan rasa tersebut. Amman nutqu bila ilaha illallah mujarradan 'anit tasdiqi. Adapun mengucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan tiada Tuhan yang layak disembah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, mujarradan hala kaunin nutqi mujarradan 'anit tasdiqi, dalam keadaan ucapannya itu kosong daripada tasdiq, tak ada membenarkan dengan hati itu. Fa innama yanfa'u fid dunya, maka hanya sahaja perkara ini, ucapannya itu hanyalah bagi manfaat di dunia sahaja. Ma lam nattali' ala kufrihi bi alamatin kasujudin li sana. Tapi masih ada syaratnya. Selagi mana kita tak nampak alamat. Kalaulah ada alamat, ada perbuatan yang menjelaskan bahawasanya dia ni memang jelas-jelas kufur, dia hanya bermain-main dengan kalimah syahadah, maka waktu itu kita hukum dia sebagai kufur, maka dia akan kena hukuman kufur. Contohnya apa? Munafik depan orang Islam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi rumah dia, tengok-tengok ada tokong, dia sujud tokong tu. Itu jelas kufur.
Munafik mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pergi rumah tak nampak apa, ada sejadah semayang gaya macam orang Islam. Bila ada orang dia semayang apa semua. Jadi kita tak tahu. Yang tu kita hukum sebagai Islam. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang ada tauqif, maksudnya memang ada nas daripada syariat menunjukkan perbuatan ni kalau dilakukan maka akan jatuh kufur. Antaranya apa? Antaranya adalah sujud kepada berhala. Saya saja ada buat main sujud pada berhala jatuh kufur. Kerana apa? Kerana ada tauqif. Tauqifnya memang disebut dalam syariat. Perbuatan ni tak boleh. Sujud pada berhala. Tapi ulama nanti bila bahaskan benda tu mereka membezakan dengan sujud pada manusia. Manusia dengan berhala itu dibezakan. Jadi perbuatan sujud pada manusia haram tak? Haram dalam syariat ni. Sujud pada manusia. Tapi tak sampai mengkufurkan dia. Kena tengok apa pula i'tiqad dia. Berbeza dengan sujud pada berhala tadi. Walaupun dia main-main, maka benda tu menyebabkan dia perlu untuk mengucap dua kalimah syahadah balik. Kerana ada tauqif. Pakai pakaian paderi. Ada beberapa hal lagi yang disebut. Yang benda ni akan menyebabkan dia tertolak imannya. Kerana ada tauqif. Kerana ada tauqif daripada syarak. Boleh tengok dalam kitab Ikfarul Muta'awwilin oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Salah seorang tokoh besar dalam ilmu kalam kita lah. Disebut Imam Abu Bakar Al-Baqillani ni sebagai pengasas kaedah-kaedah ilmu kalam Asy'ari. Jadi datang yang mula-mula asaskan mazhab itu adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Kemudian turun bawah dia anak murid dia Imam Al-Bahili dengan Imam Ibn Mujahid. Kemudian Imam Al-Bahili nanti ada anak murid 3 orang, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Al-Isfaraini dengan Imam Ibn Furak. Dan Baqillani ni, Imam Baqillani dianggap sebagai yang mengasaskan kaedah-kaedah mazhab, yang meletakkan kaedah-kaedah mazhab, yang menjelaskan kaedah-kaedah mazhab. Jadi dia punya sumbangan beliau dalam akidah Asy'ariyah ni sangat besarlah. Beliau ni menulis disebut setiap malam beliau menulis, kalau tak silap saya 40 muka surat. Beliau menulis 40 muka surat, bila sampai pagi akan baca dengan anak muridnya. Kemudian dikumpul sampai jadi kitab. Bayangkan ilmu ghazaratul ilm. Ghazaratul ilm tu tak habis. Ilmu yang banyak tak habis. Cerita. Antara kitab beliau yang sampai dekat kita adalah kitab At-Tamhid. Kitab At-Tamhid, ada kitab Al-Insaf sampai kepada kita. Kitab yang Ikfarul Muta'awwilin tu masih dalam bentuk manuskrip. Masih dalam bentuk manuskrip. Alhamdulillah saya dibagi peluang untuk saya tengok manuskrip tersebut, salin balik manuskrip tersebut. Cuma kajian tu tak habis. Doakanlah moga Allah Taala pemudahkan kita boleh sempurnakan kajian tersebut. Banyak hal yang menarik disebut dalam tu yang boleh menjawab isu-isu baru, masalah takfir apa semua ni. Kalau mereka rujuk balik apa yang ulama kita sebut, dah habis. Ataupun asas-asasnya tu, kaedah-kaedah, kanun-kanun dia dah banyak dibahaskan oleh ulama kita yang terdahulu. Menceritakan tentang negara Islam, negara kufur, itu semua mereka dah bahas habis dah. Cuma sebab kitab tu tak sampai dekat kita. Kita tak baca benda tu, jadi kita tak tahu. Wa illa jarat alaihi ahkamul kufri. Kalaulah tidak, maksudnya kalaulah kita nampak tadi kita kata dia tu dihukum beriman, dia mengucap dua kalimah syahadah tak mengakui makna, maka dia dihukum beriman selagi mana kita tak tahu dia tu sujud kat berhala contohnya, tak tahu dia buat perkara yang kufur contohnya. Kalaulah tidak, maksudnya kalaulah kita tahu kata dia buat perkara yang kufur, maka waktu itu apa yang jadi? Jarat alaihi ahkamul kufri. Maka dia akan kena hukum kufur. Wa amma mujarradut tasdiqi, adapun hanya semata-mata membenarkan dengan hati, maksudnya dia mengakui kebenaran dah. Contohnya kita bagi seorang yang masuk Islam, muallaf masuk Islam, duduk kat Britain contohnya. Bila dia masuk Islam, dia dah tak minum arak kan, tak minum arak, dia dengan keluarganya hubungan dia dah makin bagus apa semua contohnya. Kemudian ibu dia ataupun ayah dia hati tu makin lembut dengan Islam, suka dengan Islam. Bila anak dia masuk Islam, mereka pun banyak membaca tentang Islam, banyak baca tentang Islam, dan mereka mengakui kebenaran Islam, mengakui dengan hati. Amma mujarradut tasdiq, okey, adapun hanya semata-mata membenarkan dengan hati. Fa in lam yakun tarkun nutqi bidzalika an ibaatin,
Daripada aba ya'ba iba'atan. Okey. Kalaulah dia tidak meninggalkan mengucap dua kalimah syahadah itu kerana enggan, ba'dal mutalabah, setelah mana dituntut untuk mengucap, fahuwa nafi'un fil akhirati faqat. Maka hal ini akan bagi manfaat dekat dia di akhirat saja. Maksudnya macam mana? Dia dah benarkan dengan hati dah. Mak ayah dia ni, parent dia ni dah benarkan dengan hati. Dah akui dah anak dia ni, Jackson ni dah jadi orang bagus apa semua, masuk Islam contohnya. Lepas tu dah mengakui, mereka pun baca tentang Islam apa semua, mereka mengakui kebenaran Islam. Kemudian tengok-tengok mati, tak ada mengucap. Tapi hati memang dah 100% dah, yakin dah tentang Allah Ta'ala sahaja Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dah mengakui sepenuh hati. Tengok-tengok mati aksiden ke contohnya, tak sempat mengucap. Itu yang pertama. Dia mati dalam keadaan dia tak mengucap. Tak mengucap sebab apa? Bukan kerana enggan mengucap. Beza kalaulah dia kata dia akui dengan hati apa semua. Lepas tu anak dia ni, Jackson ni, kata, kalau gitu bapak mengucap lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia kata maksudnya dia enggan. Ba'dal mutalabah, setelah mana dituntut untuk mengucap, dia enggan. Yang ni macam mana? Kalau setelah dituntut dia enggan, maka dia dihukum kafir. Sebab dia tak sepenuh hati lagi. Kita dapat tahu tu melalui apa? Melalui tuntutan tadi. Tuntut untuk mengucap. Kalau betul dia mengakui kebenaran tersebut, betul dia dah jazam, maka dia akan mengucap. Jadi kalau dituntut, dia enggan mengucap. Dia tak mengucap kerana enggan, maka waktu itu dihukum kafir. Kalau dituntut mengucap, dia tak mengucap bukan kerana enggan. Tapi contohnya waktu itu mak dia ni ataupun pak dia dah sakit teruk dah terlantak dah. Tapi memang hati dah baca apa semua, dah tahu tentang Islam, dah redha dah, tengok anak dia pun seronok dah. Dia mengakui kebenaran Allah Ta'ala Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi dah sakit teruk lah. Dia dengar suara apa semua, tapi mata tak boleh buka, mulut tak boleh cakap apa semua. Kemudian yang anak dia ni duk tengok mak dah teruk, kata mengucaplah mak, mengucaplah. Lepas tu mati. Maka waktu tu dia dituntut untuk mengucap, tapi tak mengucap, laisa an iba'ah, bukanlah kerana dia enggan. Yang tu dikira selamat juga. Dikira selamat. Tapi selamat kat mana? Nafi'un, selamat bagi manfaat, nafi' bagi manfaat fil akhirati faqat, di akhirat sahaja. Maksudnya apa? Di akhirat nanti dia akan dapat privilege yang orang Islam dapat. Apa yang orang Islam dapat, keistimewaan yang orang Islam dapat, dia akan dapat. Sebab apa? Dia dianggap sebagai orang mukmin, dia orang Islam. Tapi di dunia dia tak dapatlah kelebihan orang Islam. Tak boleh dimandikan jenazahnya, tak boleh ditanam di perkuburan Islam. Dia tak dapat apa yang orang Islam dapat. Hartanya tak boleh diwarisi. Sebab apa? Dikira lain agama. Fid dunia, di dunia. Sebab apa? Kerana kita nak hukum kena ada alamat. Kita tak tahu. Kita tak nampak alamatnya. Wa dhalika anna fil mukallafina min ghairi al-arabi man la yuhsinu an-nutqa bi kalimatay ash-shahadati wa la yafhamu ma'nahuma. Yang demikian itu, kenapa wajib untuk dia mengucap, dia mengaji macam mana nak mengucap dua kalimah syahadah? Kenapa dia kena mengaji, kena faham makna dua kalimah syahadah? Iaitu dia faham bahawasanya maknanya mengesahkan Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala sahaja, menetapkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala, dan dia mengakui bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kerana apa? Anna fil mukallafina min ghairi al-arab, kerana ada dari kalangan orang mukallaf yang bukan Arab ini, man la yuhsinu an-nutqa bi kalimatay syahadah, yang mana dia tak boleh, dia tak reti nak mengucap dua kalimah syahadah. Wala yafhamu ma'nahuma, dan dia tak faham maknanya. Dia ikut-ikut macam tu je. Dah tok wan dia semua mengucap, maka dia pun mengucap. Bukan mengucap, tak mengucap pun. Tok wan Islam, tok wan dia kata Islam, maka dia pun kata dia Islam. Benda ni ada lagi di kawasan kita. Belah Sabah, Sarawak ataupun bahagian pedalaman tu masih ada. Yang mereka ni kata mereka Islam. Sebab apa? Sebab tok wan daripada Islam. Tapi tanya hukum hakam satu pun tak tahu. Hukum akidah satu pun tak tahu. Masih ada. Fa idza balaghathu ad-da'watu, kalaulah bila mana sampai dakwah kepada mereka, fa awwalu wajibin alaihi, maka kewajipan pertama baginya ta'allumuhuma, ay ta'allumu kalimatay syahadah, mengaji dua kalimah syahadah tersebut, wa fahmu ma'nahuma, memahami maknanya, liyumkinahul iqraru bihima, supaya boleh untuk dia mengakui
kedua-dua kalimah tersebut. Boleh untuk dia mengucapkan. Di sini terjemah mengucap lebih tepat. Boleh untuk dia mengucapkan dua kalimah tersebut hala kaunihi musaddiqan bimadmunihima, dalam keadaan dia mengakui kebenaran isi kandungan dua kalimah ini. Fa innahu wasilatun ila ma huwa al-maqsud bidzat. Sesungguhnya an-nutqu fa inna an-nutqa bi kalimatay syahadah wa fahma ma'nahuma, sesungguhnya mengucap dua kalimah syahadah dan memahami makna dua kalimah syahadah itu wasilatun, adalah jalan, adalah medium, adalah wasilah ila ma huwa al-maqsud bidzat, untuk dia dapatkan perkara ataupun tujuan yang sebenarnya yang dikehendaki. Apa dia tujuan sebenarnya? Wa huwa itsbatu kulli kamalin lillahi ta'ala, iaitu dia menetapkan, dia mengakui bahawasanya ada, bahawasanya tetap, bahawasanya sungguh memang ada pada zat Allah Ta'ala kulli kamalin, semua sifat kesempurnaan lillahi ta'ala, bagi Allah. Wa nafyu kulli naqsin, dan dia menafikan semua kekurangan anhu ta'ala, daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itsbatu ma yajibu lirrasuli minas sifat, dan dia mengisbatkan sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Wa ma akhbarahu, dan juga dia mengisbatkan, dia mengakui ketetapan hal tersebut, dia akur bahawasanya benda ni tetap, benda ni memang ada, benda ni memang sungguh. Apa dia? Ma akhbarahu, benda yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafyu ma yaqdahu lahu fi maratibihi, dan dia menafikan hal-hal yang boleh merosakkan martabat Nabi, ketinggian martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana dia nak dapat benda ni? Melalui ucapannya akan dua kalimah syahadah, melalui pemahamannya akan makna dua kalimah syahadah. Wala budda liman yuridu ad-dukhula fil islami, dan mestilah, la budda, tak boleh tidak, mestilah. La budda liman yuridu ad-dukhula fil islam, mestilah bagi orang yang nak masuk Islam itu min ayyantiqa bisyahadatain, mestilah dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Wa min lafzi ashhadu, mestilah dia mengucapkan ashhadu. Dia tak boleh kata a'lamu an la ilaha illallah, tak boleh. Dia kena ucap ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena mengucap macam tu dengan sebut ashhadu. Wa takriri, dan mesti diulang. Dia tak boleh sebut sekali saja ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tak sah untuk dia masuk Islam. Ni untuk masuk Islam dia kena ulang dua-dua kali dan kena pakai lafaz ashhadu. Kerana apa? Kerana ini pun termasuk dalam tauqif Nabi Muhammad yang sebut macam tu. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan juga dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawasanya perlu disebut syahadah di situ. Wala yakfi ibdalu lafzi ashhadu bi ghairihi, dan tak cukup kalau dia gantikan lafaz ashhadu itu dengan lafaz yang lain, tak boleh. Makna syahadatain, makna dua kalimah syahadah. Fa makna ashhadu, jadi tadi kita bincangkan benda apa yang wajib. Yang pertama adalah mengucap dua kalimah syahadah dan memahami maknanya. Kita tahu dah cara nak mengucap dua kalimah syahadah. Sekarang macam apa makna dua kalimah syahadah itu? Fa makna ashhadu an la ilaha illallah ay uqirru bil lisan wa usaddiqu bil qalbi annahu la mustahiqqan lil ibadati fil waqi'i mawjudun illallah. Makna aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksudnya? Uqirru bil lisan, aku ucapkan dengan lidahku, wa usaddiqu bil qalbi, aku benarkan dengan hatiku, annahu, bahwasanya, hu di situ dhamirus sya'n. Dhamirus sya'n ni maknanya kembali kepada lafaz yang datang setelahnya. Kembali kepada lafaz datang, ayat yang datang setelahnya. Beza dengan dhamair yang lain. Dhamir-dhamir yang lain dia rujuk kepada yang belakang. Bahwasanya apa dia? La mustahiqqan lil ibadah, tidak ada yang berhak untuk disembah. Fil waqi', pada realitinya tak ada yang berhak untuk disembah. Mawjudun, yang wujud, illallahu, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Fa ansubullaha ta'ala ilal wahdaniyah, maka aku menisbahkan Allah Ta'ala kepada keesaan. Maksudnya apa? Aku kata Allah Ta'ala ni esa fi uluhiyatihi, pada ketuhanannya, dia satu-satunya Tuhan yang esa. Wa makna asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan makna aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Uqirru bil lisan, aku mengucap dengan lidahku. Wa usaddiqu bil qalbi, aku membenarkan dengan hatiku.
anna Muhammadan Rasulullah lil khalqi kaffah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul bagi sekalian makhluk, bagi semua makhluk, bagi makhluk semuanya, kaffatan semuanya. Fa ansubur risalata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka aku menisbahkan kerasulan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi kita habiskan muka surat 41 tu, lepas tu kita rehat Ustaz. Kita rehat dalam 10 minit ke, bagi hilang-hilang lenguh apa tu. Bi'athatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil khalqi kaffatan, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian makhluk. Ni perbahasan ni ada khilaf antara ulama. Ada ulama yang mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan kepada al-insi wal jin, kepada manusia dan jin. Ada yang kata Nabi Muhammad itu diutuskan kepada manusia, jin dan juga malaikat. Pengutusan yang macam mana di sini? Maksudnya irsalu taklifin, pengutusan yang membawa bebanan taklif, membawa tanggungjawab taklif. Pengutusan ni ada dua. Ada yang diutuskan supaya dia bawa perintah, dia bawa larangan. Apa yang kalian kena buat, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tinggal. Ada irsalu tashrifin, diutuskan kepada satu kaum tu untuk memuliakan mereka. Jadi dia hantar utusan ni, ada wakil untuk memuliakan mereka. Macam tu. Jadi ada ulama yang mengatakan irsalu taklifin itu kena pada manusia dan jin sahaja. Itu jumhur ulama kata manusia dan jin je yang kena taklif. Maksudnya nanti di akhirat yang dipertanggungjawabkan, yang akan ditanya di soal siasat, kalian buat tak sekian-sekian yang Nabi suruh, kalian tinggal tak sekian-sekian yang Nabi suruh, itu adalah manusia dan jin. Ada yang mengatakan malaikat pun sekali masuk dalam irsal taklif. Kalau ikut pendapat yang pertama, malaikat tak diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tak diutuskan sebagai irsal taklif, tapi diutuskan sebagai irsalu tashrif. Diutuskan untuk memuliakan mereka. Kalian ni ada wakil yang Allah Taala hantar, iaitu Nabi Muhammad, untuk apa? Muliakan kalian. Kerana apa? Sekarang wakil kalian, ketua kalian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diutuskan kepada semua makhluk, pada manusia dan jin itu irsalu taklif, dan bagi yang lain itu adalah irsalu tashrif, untuk muliakan mereka. Tapi berbeza dengan pendapat yang dipilih oleh Syekh Nawawi Banten di sini. Bagi beliau, pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua makhluk itu adalah irsalu taklif. Pengutusan secara taklif. Maksudnya setiap makhluk yang ada fil alam, dalam alam ini, iaitu masih wallah yang selain Allah Taala, semuanya ada taklif, semuanya ada tanggungjawab. Bila Nabi diutuskan, Nabi membawa tanggungjawab untuk semuanya. Yang ni ada tanggungjawab dia, yang ni ada tanggungjawab dia, yang ni ada perintah dia kena, yang ni ada perintah dia kena. Pendapat ini walaupun dia bukanlah pendapat jumhur, tapi ada juga ulama yang berpegang dengan pendapat ini. Pendapat ini beliau dilihat dalam masalah ini, beliau lebih dekat kepada pendapat ahli sufi lah dalam masalah ini, khususnya pendapat Syekh Akbar Ibnu Arabi dalam masalah ini. Apa kata Syekh Nawawi Banten? Wa huwa mab'utsun ila kulli khalqin, dan dia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan bagi setiap makhluk. Diutuskan bagi semua makhluk, hatta al-hayawanati wan nabatati wal jamadat, sehinggalah haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga batu-batu, objek-objek pegun yang tak bernyawa pun Nabi diutuskan bagi mereka semua. Kemudian dia kuatkan lagi pendapat dia ni, irsal taklif bagi semua ni, dia kuatkan lagi, fa inna kulla makhluqin, maka sesungguhnya semua makhluk, hayyin alimin, yang hidup, yang boleh mengetahui, wa in tafawatat maratibu hayatiha, walaupun berbeza. Cuma di sini kita akan nampak, tak apa, kita baca habis-habis dulu. Wa in tafawatat maratibu hayatiha, walaupun berbeza-beza darjat hidup mereka. Kenapa berbeza darjat hidup? Berbeza. Kita dengan tumbuhan sama tak? Sama. Kita, manusia, haiwan dan juga tumbuhan sama. Dari segi apa? Dari segi dia ni adalah jisim yang boleh berkembang, boleh membesar. Dari situ sama. Jadi dia ada hidup tu. Sama di situ. Kita, haiwan dan juga tumbuhan sama tak? Tak sama. Dari segi apa? Dari segi tumbuhan itu dia boleh membesar, kan? Dia boleh membesar, dia boleh tumbuh membesar, tapi dia tak ada kehendak, dia tak boleh bergerak sendiri. Manusia dan juga binatang boleh membesar juga, tapi dia ada kehendak, dia boleh bergerak sendiri. Okey. Jadi itu membezakan. Jadi berbeza tak martabat hayah tersebut, martabat hidup, beza dah. Manusia dengan binatang sama tak? Sama dari segi
dia boleh membesar dan dia ada kehendak untuk bergerak sendiri. Manusia dan binatang sama tak? Tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi manusia, dia boleh bergerak dan berkehendak sesuai dengan akal, dengan tuntutan akal. Apa yang akal dia lihat benda tu baik, apa yang akal lihat benda tu tak baik. Tapi binatang tak ada akal. Dia bergerak dan dia bergerak dan berkehendak itu sesuai dengan tuntutan khayal, dia sebut imajinasi. Jadi fakulti yang paling kuat dalam binatang tu adalah fakulti imajinasi. Dari mana imajinasi? Iaitu diambil daripada maklumat yang dapat melalui panca indera. Dia ada panca indera juga, yang zahir macam kita. Ada apa? Dia ada kulit boleh rasa, dia ada mata boleh dengar, dia ada telinga boleh dengar, mata boleh lihat. Jadi sama juga dengan manusia. Maklumat yang dia ambil itu dia simpan dalam akalnya dan dia gunakan dalam fakulti imajinasinya. Fakulti imajinasi ni yang bertugas untuk ubah bentuk-bentuk maklumat tersebut, susun jadi bentuk yang lain, jadi bentuk yang lain. Macam kita buat singa ada kepak helang, kepala binatang lain ke apa ke, campak-campak kepala manusia ke apa semua. Itu dalam fakulti imajinasi. Jadi binatang, fakulti yang paling kuatnya fakulti imajinasi. Dari situlah bila dia tengok benda panjang tali dia terkejut. Kucing tengok timun dia terkejut. Fakulti imajinasinya berfungsi waktu tu. Dia tengok itu sama dengan benda-benda yang dapat bagi mudarat dekat dia. Jadi dia akan react sesuai dengan fakulti imajinasi. Kita manusia, kita ada juga fakulti imajinasi, tapi yang lebih kuat itu adalah fakulti akal. Fakulti akal itulah yang menyebabkan kita minum ubat walaupun ubat itu pahit. Fakulti akal itu menyebabkan kita berusaha juga untuk buat benda yang susah, benda yang payah, kerana kita tahu natijah yang akhirnya akan dapat elok. Kita tinggal benda yang lazat, benda yang sedap, kerana kita tahu natijah akhirnya akan dapat yang buruk. Itu daripada fakulti akal. Berbeza. Apa yang jadi sekarang, masyarakat sekarang lebih mementingkan fakulti imajinasi berbanding fakulti akal. Okay. Dekat mana kita tengok? Secara yang paling mudah sekali kita tengok pada apa yang dihidangkan kepada orang ramai dalam kita kata dalam TV, kan? Dalam rancangan-rancangan, dalam movie-movie yang dibuat. Yang dihidangkan tu lebih banyak dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk khayalan ataupun dalam bentuk kita kata yang sesuai dengan tuntutan akal. Dia ajak cara berfikir, dia ajak untuk faham benda-benda yang berat, faham akibat suatu perkara, benda-benda macam tu. Yang lebih banyak adalah dengan menggunakan fakulti imajinasi. Dan yang paling kuat guna fakulti imajinasi sekarang adalah dari kalangan Gharbiyin, orang barat. Macam mana mereka boleh buat filem-filem yang pelik, cerita tentang pengembaraan masa apa semua. Benda tu ada hal-hal tersebut yang bercanggah dengan fakulti akal, natijah fakulti akal. Tapi mereka cuba susun dengan menggunakan fakulti imajinasi. Dibuat benda tu sampai nampak benda tu macam sungguh, macam betul. Okey. Jadi itu berbeza darjat-darjatnya. Kalaulah kita lebih kuat ke fakulti imajinasi, kita mengikut tuntutan syahwat, mengikut tuntutan kehendak nafsu, maka kita dekat kepada binatang. Kalau kita ikut tuntutan akal, kita meninggalkan banyak tuntutan syahwat, maka kita lebih dekat kepada siapa? Kita lebih dekat kepada satu lagi hidupan yang hidup, yang ada akal, ataupun kita kata ada ilmu lah, bahasa yang lebih sedap, tapi dia tak ada tuntutan syahwat, iaitu malaikat. Jadi lagi tinggilah darjatnya. Jadi semua yang wujud tu dia ada martabat-martabat dia. Kehidupannya ada martabat-martabatnya. Fa innal insana al-mukallafa yakhtalifu, minta maaf, wa in tafawatat maratibu hayatiha wa idrakatiha, walaupun berbeza darjat hidup mereka dan idrak. Idrak maksudnya bila sebut idrak itu adalah kita kata cerapan ilmu. Cerapan ilmu idrak tersebut. Mencerap kan kita sebut mencerap bulan. Tengok anak bulan. Cerapan ilmunya dapatkan suatu maklumat tu. Okey, dapat maklumat boleh daripada banyak jalan. Pada hak kita, apa dia? Melalui pandangan, melalui pendengaran, sentuhan, rasa. Itu semua disebut sebagai idrak. Okey, cerapan ilmu itu walaupun berbeza, semuanya berbeza-beza. Fasahha ay yukallafa taklifan bihasabi halih. Tapi boleh untuk ditaklifkan semua makhluk ini sesuai dengan kemampuan dia. Sesuai dengan hal keadaan dirinya. Fa innal insana al-mukallafa, kemudian Syekh Nawawi Banten tambah lagi, nak terangkan lagi. Mungkin ada orang tak boleh terima benda ni, kata takkanlah ada kot. Takkanlah haiwan ada taklif dia, takkanlah tumbuhan ada taklif dia, takkanlah malaikat ada taklif dia. Mungkin manusia saja yang ada taklif.
Syekh Nawawi jelaskan lagi dengan menyebut bahawa manusia pun ada taklif yang berbeza-beza. Ni kalau dengar selapis dia akan kata pelik. Saya kata, kalau begitu kita menjatuhkan kewajipan solat daripada sebagian manusia. Tak, itu bukan maksud kita. Dengar apa yang Syekh Nawawi sebut di sini. Fa innal insana al-mukallafa yakhtalifu taklifu afradihi bihasabi ikhtilafi ahwalihim fil wus'i ikhtiyaran wa ittirara. Sesungguhnya manusia yang mukallaf itu berbeza taklif setiap seorangnya sesuai dengan perbezaan keadaan dirinya dari segi kemampuannya fil wus'i ikhtiyaran wa ittirara, sama ada kemampuan yang kita kata ikhtiyari, perbuatan yang dia boleh lakukan dengan kehendak dia, atau ittirari, ataupun perlakuan, pergerakan, perbuatan yang jadi pada dirinya tanpa dia berkehendak, involuntary action. Jadi benda tu mempengaruhi taklif dirinya. Contoh macam mana? Ada orang yang dia sihat tubuh badan, jadi wus'uhu, kemampuan dia tu sempurna, ikhtiyaran wa ittirara, sempurna, maka waktu itu solatnya wajib dibuat secara sempurna apa semua. Ada seorang lagi, solatnya wajib juga, tapi kemampuannya kurang dekat mana? Kurang dekat lutut. Sakit lutut, tak boleh nak turun sujud. Turun tu dah sakit dah, kalau turun bagai tak naik dah. Jadi dia semayang, tapi sekejap lagi pergi kat rokok, sujud apa semua, dia duduk atas kursi. Kan berbeza. Adakah tak sah semayang ni? Adakah taklif dia tak lepas? Dah lepas dah, tapi bagi dia bihasabi halih, sesuai dengan keadaan dirinya. Fayubahu lihada ma yuhramu atau ma yuharramu ala dhak. Dibolehkan bagi orang ni apa yang tak dibolehkan bagi seorang lagi. Wa ala hadha faqis baqiyat al-ahkam. Dan sesuai dengan cara ni maka engkau kiaskanlah hukum-hukum lain yang berbaki. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dinyatakan masida saydun, tidaklah diburu suatu haiwan buruan, ditangkap satu haiwan buruan. Wala uddidat adatun, tidaklah dipotong satu pokok. Wala quti'at washijatun, tidaklah dipotong akan akar pokok. Illa biqillatit tasbih, melainkan dengan kerana kurangnya tasbih, kurangnya mengucapkan subhanallah, orang berzikir. Itu menunjukkan bahawasanya ada taklif bagi tumbuh-tumbuhan sekalipun. Yang mana yang kurang tasbih, maka nanti akan kenalah dekat pokok tersebut. Hadis ini daripada mana? Boleh tengok dekat bawah nombor 26. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut hal ini. Baris yang kedua, qala utiya Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu bi ghurabin. Dibawa mai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sekok gagak, wafiril janahin, elok kepaknya. Faqala radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ada burung gagak dah kena tangkap, bawa mai dekat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sebut, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masida saydun, tidaklah diburu satu haiwan buruan, wala uddidat adatun wala quti'at washijatun illa biqillatit tasbih. Disebut yang tadi tu. Thumma khalla radhiyallahu anhu 'anil ghurab. Kemudian dia pun lepaskan burung gagak tersebut. Thumma qala, kemudian kata Imam Ibn Hajar, hadza mu'dhalun aw mursalan wal hadza mu'dhalun aw mursalun wal hukmu dha'ifun bimarrah. Jadi hukum hadis ni hadis dhaif. Okey, dia sebut di situ. Boleh tengok dalam Al-Matalibul Aliyah. Jadi hadis dhaif boleh dari segi fadailul a'mal. Wa hadha yadullu ala anna at-taklif li sa'iril asya'i kathratut tasbih. Ini menunjukkan bahawasanya taklif, pertanggungjawaban bagi semua makhluk itu adalah memperbanyakkan tasbih. Faman qassara fima kullifa bih, maka barang siapa yang melakukan secara sambil lewat, qassara taqsir itu melakukan perkara itu bukan secara sempurna, tak buat elok-elok. Apa bahasa dia yang lebih tepat? Saya tak dapat istilah dia. Dia ada satu perkataan saja yang kena dengan qassara ni, kena dengan taksir. Okey, barang siapa yang buat secara sambil lewa taklifnya itu, juziya bima yaqtadihi al-'adlul ilahi, maka dia akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadilan Tuhan. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Taala bagi keampunan bagi kebanyakannya. Yang boleh tengok benda ni juga disebut oleh Syekh Nabhani, dan boleh jadi Syekh Nawawi Banten menukilkan daripada Syekh Nabhani lah hal ini, yang mana Syekh Nabhani nukil daripada
daripada Syekh Said Abdul Rahman Al-Aidarus. Dan Syekh Said Abdul Rahman Al-Aidarus nanti dia kuatkan kata-katanya ini dengan pendapat oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi. Jadi kita nampak dari mana datang idea tersebut. Sikit lagi. Mabahithu fannil aqidah, perbahasan ilmu akidah. Perbahasan ilmu akidah ni. Wa'lam, ketahuilah olehmu anna mabahitha hadzal fanni thalathatu aqsamin. Ketahuilah olehmu bahwasanya perbahasan ilmu ini ada 3 bahagian. Ilahiyatun, perbahasan ketuhanan. Wahyal masailul mabhuthu fiha amma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqi. Secara ringkasnya, ilmu akidah ni dia ada 3 perbahasan. Yang pertama ilahiyat, membahaskan tentang Tuhan, sifat-sifat Allah Ta'ala. Membahaskan tentang Allah Ta'ala. Kemudian ada nubuwat ataupun nabawiyat, membahaskan tentang Nabi, sifat Nabi. Yang ketiga disebut sebagai sam'iyat, membahaskan tentang ghaibiyat, iaitu perkara-perkara yang dengar daripada Nabi, hal-hal akhirat, benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita. Jadi itu 3 perbahasan utama dalam ilmu akidah. Kemudian ulama mutaakhirin tambah satu perbahasan lagi supaya kita boleh untuk faham semua perbahasan ini. Seolah-olah perbahasan yang pertama ini kita sebut sebagai prolegomena ataupun muqaddimah bagi perbahasan yang lain. Apakah perbahasan ini? Dia sebut sebagai al-umurul ammah, hal-hal umum, perkara-perkara umum. Membahaskan tentang apa? Membahaskan tentang al-wujud wal adam. Apa itu wujud? Apa itu adam? Apa itu ada? Apa itu tak ada? Apa itu benda yang ada pun tak, tak ada pun tak? Hal, benda apa? Dibahaskan dalam tu. Membahaskan tentang wujub, istihalah, jawaz. Apa itu wajib, apa mustahil, apa itu harus. Itu semua dibahaskan dalam umur ammah. Bahasan-bahasan tersebut. Okey. Itu di sisi mutaakhirin. Cuma ulama yang mengikut jalan Imam Sanusi, mereka lebih dekat dengan cara mutaqaddimin. Bahagi kepada 3 saja. Ilahiyat, nubuwat dengan sam'iyat. Adapun perbahasan umur ammah tu mereka hanya sebut bila mana ada keperluan. Masuk nanti baru sebut. Kam, kaif, benda-benda tu baru disebut. Wujud, misahalah, jawaz. Bila ada keperluan baru mereka sebut perkara tersebut. Kalau tengok mutaakhirin, Madrasah Ar-Raziyah, Madrasatul Raziyah, gaya Imam Ar-Razi, ulama yang datang selahnya, Ad-Din Al-Iji, Taftazani, mereka akan yukhassisuna mabhathan fi awal kitabihim. Mereka akan menjadikan satu mabahas khusus di awal kitab mereka, yang mana pada bab tersebut mereka akan bincangkan berkenaan dengan umur ammah. Cerita dulu semua kaedah-kaedah ni, kemudian barulah mereka masuk perbahasan 3 perbahasan tersebut. Jadi bila kita baca kitab yang lain, kita akan nampak gayanya tak beza, tak lari beza. Ini kita tengok gaya Syekh Nawawi Banten, dia ikut gaya Imam Sanusi. Bahaskan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Bagi Nabi wajib, mustahil, harus. Bukan sifat yang harus. Bagi Allah tak disebut sifat. Sebab sifat bagi Allah Ta'ala, kalaulah Allah Ta'ala boleh bersifat dengan satu sifat tersebut, maka sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan dan dia wajib bagi Allah. Maka tak ada yang sifat harus. Yang ada bagi Allah Ta'ala sifat yang wajib. Sifat yang mustahil, yang tu yang ternafi daripada zat Allah Ta'ala. Yang harus tu apa? Yang harus tu adalah hal yang boleh untuk Allah Ta'ala buat. Buat boleh, tak buat boleh. Hal bukan dengan arti kata hal, istilah pula. Lagi pening dia banyak. Maksudnya perkara yang boleh untuk Allah Ta'ala lakukan, boleh untuk tak buat. Apa? Diri kita, makhluk. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Yaf'alu ma yasha' wa yahkum ma yurid. Dia buat apa yang dikehendaki, dia hukum macam mana yang dia nak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, wa hum yus'alun. Mereka lah, kita lah yang akan ditanya apa yang kita buat. Baik, jadi perbahasan ilmu akidah tu ada 3. Yang pertama ilahiyat, wa hiya al-masailul mabhuthu fiha, iaitu masail, masalah-masalah. Disebut masalah ini sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alatan. Okey, masalah boleh dengan arti kata masdar, masalah boleh dengan kata apa dia? Mawdi'us su'al, makanus su'al. Boleh juga dengan jadi isim makan, tempat soalan, tempat ditanya. Jadi semua benda yang boleh disoal itu, maka dia dianggap sebagai satu masalah. Dalam bahasa orang putih juga disebut sebagai isu, saya rasa. Bahasa Arab yang moden disebut qadaya. Isu-isu. Semua benda yang boleh diisukan, boleh dipersoalkan, maka dianggap sebagai satu masalah. Satu masalah. Setiap masalah itu, bila kita tahu hujahnya, kita tahu jawapannya, dianggap sebagai satu ilmu. Jadi ada banyak ilmu.
Apa yang dibahaskan dalam ilahiyat, iaitu masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ditanya, al-mabhuthu fiha, yang dibahaskan pada persoalan tersebut, amma yajibu lillahi ta'ala, perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib bagi Allah Ta'ala? Itu persoalan pertama. Kemudian kita sebut yang wajib bagi Allah Ta'ala wujud. Apa dalil wujud itu wajib bagi Allah Ta'ala? Itu persoalan yang kedua. Dalil wujud Allah Ta'ala adanya alam ini. Dari sisi apakah alam ini membuktikan Allah Ta'ala wujud? Itu soalan yang ketiga. Nampak macam mana soalan-soalan itu terbit? Dari sisi alam ini boleh untuk ada, boleh untuk tak ada. Itu soalan yang ketiga. Bagaimanakah alam ini boleh untuk ada, boleh untuk tak ada, membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah penciptanya? Itu soalan yang keempat. Alam ini kalau boleh ada, boleh tak ada, maka dia perlu kepada yang menentukan untuk dia ada. Sebab apa? Kerana ada itu adalah benda yang wujud. Dan benda yang wujud itu mestilah dijadikan bahawa dia wujud. Mestilah ada yang mewujudkan dia. Jadi ada benda lain yang mewujudkan dia. Itu menunjukkan ada bagi yang mewujudkan dia itu ada. Nampak setiap satu permasalahan tersebut. Kalau kita faham ilmu akidah macam ni, kita faham ilmu mantik macam ni, kita faham ilmu yang kita mengaji, apa sendiri yang mengaji pendidikan Islam, mengaji apa lagi dekat institut perguruan ni, mengaji bidang apa lagi? Sam ni mengaji apa aja? Dekat Islam lagi mengaji apa lagi? Cepat. Mengaji apa lagi? Kalau kita mengaji ilmu fiqh, kita mengaji ilmu nahwu, saraf, apa semua, kita mestilah nampak gambaran tersebut, persoalan-persoalan tersebut. Yang pertama, persoalan kubra, persoalan paling besar. Ilmu ni tentang apa? Itu yang pertama. Barulah kita tahu bawah dia tu apa perbahasan yang ada. Ilmu ni tentang apa? Ilmu ni tentang cara nak isbatkan ketuhanan. Jadi dia menyentuh Tuhan. Dia menyentuh cara isbat. Nampak? Dia menyentuh apa lagi? Bitadammun, secara tadammun, ataupun bililtizam, secara iltizam. Yang tadi bitadammun, bililtizam, secara lazim kita faham bahawasanya ilmu ni juga menyentuh hujah-hujah untuk melawan orang yang menafikan isbat ketuhanan. Nampak? Itu persoalan yang besar. Kemudian baru masuk bawah dia persoalan kecil, persoalan kecil, persoalan kecil. Jadi seolah-olah qadiyah kubra tadi seolah-olah kulliyah. Bawah dia nanti ada juz'iyatul masail. Masalah-masalah yang kecil, persoalan-persoalan yang kecil. Jadi sebagai bakal pengajar, bakal pencetak generasi yang depan nanti, teman-teman semua kena faham perkara tersebut. Kena kuasai benda tersebut. Kita sendiri kena rasa kita ada tanggungjawab untuk faham benda itu secara betul. Barulah nanti kita boleh sampaikan cara yang betul kepada anak murid kita. Jangan harapkan orang lain dah, tak boleh dah. Ya, memang kita akui ada tutup guru apa semua, kita akui benda tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kekalkan mereka dengan kita. Tapi kita juga kena rasa kita pun ada kewajipan dalam hal ini. Tambah-tambah pula kita bakal guru, yang nak keluar jadi guru. Jadi apa kewajipan kita? Apa yang dapat kita sampaikan supaya generasi yang main lepas ni jadi makin baik? Benda tu tak pelik. Bukanlah kata generasi lepas ni lebih buruk. Ya, memang ada yang buruk tu ada, tapi sisi yang baik pun ada juga. Ada yang sisi yang baiknya. Bukanlah Allah Ta'ala bagi semua ilmu ni pada generasi mutaqaddimin sampai tak ada langsung untuk mutaakhirin. Kalau macam tu ni, saya lepas daripada zaman salaf tak ada siapa dah buat keluar ilmu yang baru. Ternyata tak. Ada ilmu yang baru setelah tu. Muncul ilmu yang baru. Sampaikan tahun kurun ke-7 pun ada lagi ilmu yang baru. 7 Hijrah pun masih ada ilmu yang baru. Ilmu wadai antara yang lambat kalau tak silap saya kemunculannya. Jadi menunjukkan bahawasanya masih ada kebaikan. Boleh saja Allah Ta'ala nak simpan ilmu tu untuk generasi yang lewat macam kita. Wa nabawiyat, ataupun disebut sebagai nubuwat, perbahasan kenabian, wa hiya al-masailul mabhuthu fiha amma yajibu lirrusuli wa ma yastahilu alaihim wa ma yajuzu fi haqqin. Jadi perbahasan utama dalam ilmu akidah ataupun ilmu tauhid itu sebenarnya adalah untuk mengisbatkan keesaan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nak isbat esa, maka akan sangkut paut semua sifat ketuhanan tu yang membuktikan bahawasanya dia tu tak sama dengan makhluk. Dia itulah satu-satunya Tuhan. Kemudian macam mana kita nak kenal Tuhan ni? Sekarang kita dah kenal sifat dengan akal. Apa yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, kemampuan akal saja. Kalaulah tak turun syariat, kita boleh kenal kata ada Tuhan. Kita boleh tahu kata Tuhan ni tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tak sama dengan makhluk, tak perlu kepada yang lain. Semua benda tu kita boleh tahu dengan hanya semata-mata
kekuatan akal yang Allah Ta'ala bagi. Kita boleh tahu. Tetapi macam mana kita nak kenal kata Tuhan yang ni, yang Esa, yang satu ni, yang tak ada dua ni, yang tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, yang wujud ni. Macam mana kita nak kenal kata dia adalah Allah? Caranya adalah melalui Nabi SAW. Jadi waktu tu ilmu ni menuntut kita untuk mengetahui tentang Nabi SAW. Dari situ kita tahu perbahasan kenabian. Macam mana Nabi ni membuktikan kata Tuhan tu adalah Allah Ta'ala? Melalui syariat yang dia bawa, apa yang dia sebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Macam mana nak pastikan apa yang dia bawa itu betul? Kena tengok sifat Nabi ni, kena tengok mukjizat Nabi ni. Maka masuk perbahasan-perbahasan tu. Itu peta dia. Kalau kita nampak, kita tahu kat mana kita bahaskan sekarang. Membahaskan perkara yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan juga yang harus bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian yang ketiga dia tak sebut di sini. Saya tak pasti. Itu yang kita tengok dalam kitab cetakan lama yang sampai dekat kita macam tu. Boleh jadi tak sebut tu, boleh jadi bila sampai draft buku tu kepada pencetak, mungkin mereka tak perasan, tak type, ataupun memang asal penulis tak tulis, wallahu a'lam. Yang tu kita tak dapat pastikan. Tapi macam tu saja. Dia tak sebut bahagian ketiga, iaitu sam'iyat. Tapi nanti di belakang Syekh Nawawi Banten akan menguraikan berkenaan dengan sam'iyat. Kemudian dia masuk perbahasan berkenaan dengan wajib, mustahil dan juga harus secara akal. Kita break setakat tu sahaja. Break kejap dalam 15 minit sampai ke 10. Macam baru mula. Tadi kita mula ke apa? Mula ke apa ni? 8.30. Baru lagi. Baru sejam suku. Tak apa, rehat. Kesian. Saat nak rehat, saat tak mau rehat, saat nak rehat, tak mau rehat. Sakit kepala. Okey, kita rehat jap. Dalam 15 minit. Buat regangan-regangan kan, nak pergi senam ke, jogging ke apa. Sekejap masuk balik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la.